Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat, kepada segenap asatizah, para alim ulama di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat yang mengikuti iaitu pengajian kitab Al-Aqidah Al-Mursyidah karangan Al-Mahdi bin Tumar, yang mana pada hari ini kita akan memulakan pengajian dengan kitab ilmu akidah ini, iaitu kitab Al-Aqidah Mursyidah. Maka sebelum memulakan pengajian ini, kita akan pertama sekali, saya harapkan semua hadirin wal hadirat hafizakumullah memiliki kitab ini. Buku ini boleh beli melalui Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group atau ARG, kontak melalui Facebook and then atau lain-lain, dan nanti akan dipost. Kita alhamdulillah post kita jalan, dan nanti dengan memegang kitab ini, insya-Allah hadirin wa hadirat ketika mengaji boleh faham apa yang saya maksud, kerana segala tohmahan dan juga cercaan yang dilempar kepada Ali Ibn Tumar telah saya jawab insya-Allah dengan sempurna dalam kitab ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kenapa kitab Aqidah Mursyidah ini Aqidah Mursyidah ini penting? Kerana apa? Kerana kitab ini adalah menjadi salah satu panduan bagi ulama ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu kala, dari dahulu sampai hari ini. Harga kitab kalau tak salah RM15 atau RM18, saya tak ingat. Nanti boleh tanya dengan staf ARG terus, dan boleh tolong kontak ya Azwan. Okey, tanpa buang waktu, jadi kitab ini telah menjadi panduan sejak lama bagi ahli sunnah wal jamaah. Dan tujuan saya disuruh untuk terjemahkan ini adalah supaya dia dijadikan suatu bahan untuk kita bertalaki kitab akidah ini. Biasanya saya khatamkan boleh satu hari. Pernah saya khatamkan satu hari bersama pelajar-pelajar di Universiti Al-Azhar, yang mana ketika itu kita adakan di Masjid Bukit Damansara lah. Waktu itu hanya 5 atau 6 pelajar dari Al-Azhar duduk bersama saya untuk menghatamkan kitab ini. Dan saya pernah mensyarahkan dengan lebih panjang bersama di Surau An-Naim, wilayah persekutuan, iaitu di Wangsa Maju, yang mana ketika itu kita khatamkan dalam kalau tak salah 10 atau 7 pertemuan. Itu pun pernah, dan itu lebih mendetail lah. Dalam sesi pada hari ini, saya berusaha untuk khatamkan 2 hari, hari ini dan besok, atau mungkin maksimum 3 hari insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah memiliki kitab ini, boleh lihat, saya mulakan dengan panduan transliterasi. Itu biasalah. Lalu mukadimah yang saya tulis sendiri. Mukadimah boleh baca. Dan perlu kita tahu bahawa Imam Ibn Tumar ini kita kenal dengan biografinya, boleh baca kat situ. Dan juga pada sesi hari ini sahaja, saya akan syarahkan beberapa orang yang salah faham dan salah menilai Ibn Tumar kerana tidak membaca dari kitabnya sendiri, tapi justru membaca daripada pendapat orang lain terhadap kitab ini. Jadi ini yang masalah. So, biografi Ibn Tumar. Siapakah dia? Imam Ibn Tumar adalah seorang tokoh masyhur merentasi benua Afrika Utara. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Rahman Al-Maghribi As-Susi. Jadi pertama, Ibn Tumar ni bukan Said. Kerana di Maghribi, di Algeria, dia banyak Said. Said tu maksud dia banyak syurafa, iaitu keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hasan. Sedikit yang jalur Husain. Jadi inti dia, kebanyakan ulama kan kita kenal dia orang Hasani, Al-Husaini dan lain-lain. Tapi Ibn Tumar tak. Dia adalah orang barbar. Kalau zaman dulu dia panggil dengan istilah Al-Barbari. Cuma hari ini kerana pergerakan nasionalisme Amazigh atau nasionalisme barbar, mereka enggan memanggil diri mereka sebagai barbar. Tapi mereka memanggil diri mereka sebagai Amazighi, Al-Amazighi. Walhal istilah Amazighi itu tak terkenal sejak bertahun-tahun, berpuluh tahun, bukan berpuluh, beratus tahun. Cuma yang terkenal adalah Barbari. Mereka tak nak dipanggil Barbari hari ini, Berber, kerana Berber itu macam barbarian. Kerana apa? Kerana orang Europe menilai orang-orang Berber ini terlalu kuat dalam jihad, sehingga kan mereka menuduh mereka sebagai barbarian. Betul bahasa Inggeris, istilah barbarian kalian semua tahulah.
Jadi sebab itu mereka menukar istilah dengan menggunakan istilah yang lebih tua, dipanggil dengan Amazighi, iaitu dari bahasa Amazigh. Jadi Susi itu adalah suatu daerah Sus yang terkenal di Maghribi, di mana dia adalah daerah yang mereka berbicara dengan bahasa Berber atau bahasa Amazigh kita panggil. Tapi kalau jangan salah ingat, mereka ini nasionalisme Berber tak sebenarnya. Kerana apa? Kerana kalau hadirin hadirat pergi ke Maghribi, daerah paling banyak madrasah atiqah atau kita panggil dengan pondok tradisional di Maghribi dan tua, 600 tahun, 700 tahun, 500 tahun, itu adalah di Sus. Di Sus, dipanggil Susilah Sus. Dan pelajar-pelajar pondok hebat-hebat pada hari ini adalah kebanyakan dari golongan orang-orang yang datang daripada Sus. Jadi Sus itu sangat penting, dan saya pergi berdua tiga kali ke Sus dan mengiktiraf bahawa ulama Sus memang ulama-ulama yang warasikhuna fil ilm, iaitu orang-orang betul-betul alim. Dan Ibn Tumar dari sana. Dan dia digelar sebagai Al-Mahdi bin Tumar. Al-Mahdi bin Tumar. Yang mana nanti saya akan syarahkan tentang tohmahan beliau mengaku Al-Mahdi. Lalu beliau lahir di antara tahun 469 sampai atau antara maksud dia antara mabaina 469 atau 4 sampai 474 Hijriah. Jadi kita tak tahu bila tepatnya. Mengikut umur yang diperkirakan iaitu antara 50 atau 55 tahun lamanya beliau hidup. Jadi umur beliau sekitar 50 sampai 55. Jadi tak adalah tua sangat. Tapi ulama zaman dulu memang macam tu. Kalau orang tanya, ustaz kenapa ulama dulu umur dia pendek-pendek, Imam Nawawi pendek dan lain pendek, kerana mereka memang betul-betul fokus demi ilmu. Dengan umur yang pendek mereka telah melahirkan khazanah yang banyak. Dan kita umur yang panjang ni meninggal tahun umur 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, kita pun yang sekarang baru seutik sikit je, tak banyak. Jadi ini bezanya antara kita dengan ulama yang dahulu. Ini juga adalah pendapat yang disokong oleh pakar sejarah Ibn Tumar, iaitu Dr. Abdul Majid An-Najjar. Dr. Abdul Majid An-Najjar ini, kitab dia nama dia Al-Mahdi bin Tumar. Saya ada, besok insyaAllah saya bawa, saya lupa dekat library sebelah. Lengkap membahas tentang Ibn Tumar dan juga beberapa tomahan dia. Tapi ada banyak lagi kitab-kitab lain yang perlu saya buka dan saya baca di hadapan hadirin wa hadirat hafizakumullah, supaya tidak ada lagi orang yang salah faham tentang Al-Mahdi bin Tumar. Okey, Ibn Tumar lahir di dalam lingkungan terhormat kerana bapa beliau dijuluki sebagai Syekh, yang merupakan gelaran kehormat bagi kabilah Berber ataupun Amazigh yang ada di Maghribi. Muka surat 7 tuan Haji Shah 7. Okey. Lalu Berber pula adalah kaum asli yang tinggal di Maghribi sejak sebelum datangnya Islam di tanah tersebut. Even sebelum Rom datang. Itu adalah Berber. Sebab itu dia orang dipanggil hari ini Amazighi lah, Amazigh. Bahasa lama mereka dipanggil dengan Amazigh. Jadi asli. Dan ketika Islam sudah hadir di Maghribi, mereka semua menerima Islam sebagai agama mereka sehingga hari ini. Jadi menariknya, orang Berber ni adalah termasuk orang-orang yang kuat di dalam Islam. Kalau kita pergi hari ini ke Maghribi, kalau pergi ke Sus, ada satu Madinah yang saya pergi, saya jatuh cinta dengan Madinah tersebut. Nama dia Tiznit. Madinah tersebut Tiznit. Kenapa? Tidak saya jumpakan satu pun perempuan di Tiznit yang tabarruj. Waktu saya pergi itu, tak tahulah kalau ada, tapi yang saya pergi ketika itu tak wujud. Semuanya pakai tudung dan menutup menutup tudung mereka, iaitu aurat mereka dengan baik. Jadi mereka perempuan-perempuan yang solehah, lelaki-lelaki dia pun masya-Allah. Jadi majoriti orang di Tiznit yang saya tahulah, kalau di masjid-masjid mereka mesti hafal Al-Quran rata-rata. Itu kehebatan di sana. Okey. Lalu pada waktu kecilnya beliau menuntut ilmu di madrasah-madrasah kecil untuk menghafaz dan membaca Al-Quran. Jadi waktu kecil mereka duduk di madrasah-madrasah kecil untuk menghafaz Al-Quran. Iaitu madrasah ini dikenal dengan nama Kutab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, biasanya orang Maghribi ketika mereka kecil, ini menurut Imam Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, kebiasaan ada thaqafah orang Maghribi, ketika mereka kecil mereka dilarang mengaji apapun jenis ilmu
melainkan satu, iaitu hafal Quran. Dan tempat mereka hafal Quran tu dipanggil dengan kutab. Sampai hari ini ada kutab di mana-mana, sampai di high atau kita panggil perumahan, kawasan perumahan yang ada dekat rumah saya di Saleh misalnya, di Maghribi, di Rabat tu ada satu bandar sebelah Rabat nama dia Saleh. Di Salah ini, di kawasan rumah saya pun ada kutab. Ada satu atau dua kutab yang mana kutab itu diibaratkan seperti jam'iyah. Budak-budak kecil diminta untuk hantar budak-budak itu di kutab sehinggakan mereka menulis Al-Quran dan menghafalnya menggunakan loh. Itu. Jadi apa? Jadi budaya hafal Quran tu dah wujud sejak kecil. Jadi ini adalah kenapa, kalau orang tanya kenapa orang Maghribi hari ini di dunia ini yang paling banyak hafal Al-Quran menurut ihsaiyat, iaitu antara semua negara Islam, Maghribi adalah memiliki penghafaz Al-Quran terbanyak. Kenapa? Dan juga Mauritania lah. Kerana mereka menghafal Quran sejak kecil. Dan itu wajib. Bahkan menurut kawan saya di Mauritania, kalau ada budak kecil umur 12 belum hafal Quran, berarti mak dia dah nangis. Kenapa nangis? Kerana sedih anak dia mungkin idiot, tak hafal Quran. Sampai macam tu. Ini kehebatan dia. Tapi of course kita tak boleh bandingkan dengan Malaysia. Kerana apa? Bahasa Arab adalah bahasa mereka, bahasa seharian. Maka mereka menjiwai ketika dari kecil membaca Al-Quran tu, mereka dah tahu makna. Sebab itu ulama Melayu pun ketika zaman dahulu sebelum merdeka, ketika duduk di Mekah dan lain-lain, mereka menghafal Quran kecil. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana mereka memang dah biasa hidup dengan bahasa Arab, tinggal di Mekah, Madinah, mereka cakap Arab. Maka mereka menghafal Quran ketika masih kecil. Kejap, kena tutup tegak. Okey. Jadi ini adalah sedikit tentang beliau. Jadi lalu pada akhir kurun kelima Hijriah atau awal kurun kelima Hijriah, beliau telah merantau ke timur. Maksud beliau berhijrah lah, bukan berhijrah, ini merantau, pergi menuntut ilmu ke timur untuk menuntut ilmu, kerana lazimnya ketika itu daerah timur merupakan pusat Islam kerana dekat dengan Mekah dan Madinah di Hijaz. Of course, waktu itu banyak ulama kita tahu sezaman dengannya seperti Syekh Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri Al-Maliki, Qadi Fes, yang mana beliau dari Ishbilia atau Sevilla sebenarnya, lalu pergi belajar di Fes, di Qarawiyyin, dan akhirnya beliau pun merantau pergi ke Baghdad, sempat bertemu dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, lalu beliau balik dan menjadi qadi di Fes. Ini terkenal, Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, misalan dia. Salah satu bandar yang menyaksikan Ibnu Tumar menuntut ilmu di situ adalah kota Baghdad. Jadi salah satu bandar yang beliau menuntut ilmu adalah Baghdad. Kerana apa? Waktu itu Abbasiyun, Daulah Abbasiyah terkenal ketika itu memiliki khizanah, kita panggil dengan Baitul Hikmah, itu satu. Yang kedua, kita tahu bahawa Mahdi bin Tumar ketika berada di Baghdad, Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika itu memiliki mengajar di madrasah yang besar. Tapi menurut riwayat yang sahih, beliau tidak sempat bertemu dengan Imam Ghazali, mungkin kerana waktu itu Imam Ghazali sedang berada di Quds. Tapi khabar itu sampai kepada beliau. Nanti insya-Allah kita bahas. Kalau tak salah ada kat sini. Di sinilah dikatakan Ibnu Tumar telah menemui Imam Ghazali, Abu Bakar Asy-Syashi, Abu Bakar At-Tatushi, Abu Abdillah Al-Hadrami dan lain-lain ulama agung pada era itu. Menurut riwayat di situ. Tapi akan tetapi beberapa pengkaji meragukan pertemuan antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Tumar, seperti orientalis Ignaz Goldzizer. Ignaz Goldzizer, dia ada karang buku nama dia Goldzizer Muhammad bin Tumar. Okey. Jadi ulama dulu bila mengkaji memang betul-betul kaji. Masuk ulama orientalis ataupun hatta ulama kita yang ada di negara Arab, mereka membaca manuskrip, mengkaji betul-betul. Tak macam ini yang saya ingin menasihatkan kepada murid-murid saya di kalangan academician, di dalam academician dan ulama alam Melayu. Kita kena ada roh mengkaji betul-betul. Hatta nak tulis fatwa pun kena betul-betul habis. Dalam arti kalau nak baca, nak buat kertas kerja itu, kena baca semua penjuru, semua possibility, baru boleh kita tulis. Jadi jangan kita buat satu keputusan, ambil hanya apa orang tulis lalu kita dah tutup. Tak boleh. Sebab itu kajian manuskrip itu wajib.
Jadi bagi saya pada hari ini di Malaysia, contohnya lah, ada pengkaji kata bahawa kitab Al-Manhalu As-Safi yang dinisbahkan kepada Daud Al-Fatani menerangkan tentang martabat 7 itu sebenarnya bukan karangan Daud Al-Fatani atau diragukan, yang betul mungkin karangan orang-orang batiniah yang ada di Nusantara. Itu suatu tuduhan yang batil, iaitu nampak sangat yang menulis tersebut tidak pergi ke perpustakaan mencari manuskrip Al-Manhalu As-Safi, mengkaji sendiri dan membaca kitab-kitab turas ulama Melayu apakah Manhalu Safi itu dikarang oleh Iwan Daud Al-Fatani atau tidak. Paling tidak kita kata kami tidak dapat menilai apakah itu karangan Wan Daud atau tidak. Kalau macam tu boleh, tapi jangan judge bahawa martabat 7 ini, ajaran martabat 7 itu adalah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan judge. Kerana kalau kita judge, berarti kita akan menghukum Wan Daud Al-Fatani terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau itu niat dia untuk menjudge sampai Wan Daud Al-Fatani keluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, cakap dia terus terang-terang. Sehingga kita tahu di mana barisan penulis tersebut. Ini contoh kajian ilmiah yang menurut saya hilang. Terutamanya kebanyakan ahli-ahli ilmu yang ada di Nusantara ini, yang berada di mustawa seperti Ifta dan lain-lain. Dan ini yang tak boleh, yang perlu dibetulkan. Iaitu kesalahan besar. Jadi yang harus dilakukan, kita kena jadi academician betul, iaitu mengkaji lebih dalam sampai kalau ada manuskrip tersebut dan ada yang menyebut tentang manuskrip tersebut, maka kita kena akses. Dan kalau kita dah akses, kita kaji, ternyata kita buat penilaian, baru betul. Kerana dia dah akses perkara tersebut. Tapi kalau tidak akses, lalu mengeluarkan andaian, lepas tu menghukum, ini adalah suatu yang kita panggil dengan paradoks ataupun tidak ilmiah, self-sorti, ataupun ialah self-sorti, menggunakan iaitu mantik self-sorti untuk menilai sesuatu. Dan perkara itu bagi saya adalah tidak boleh dalam dunia ilmu. Tidak boleh. Kita kena kaji lebih mendalam. Jadi jangan sekali-sekali membuat andaian. Menurut saya, andaian saya, andaian macam mana? Tak ada hujah lepas tu andaian. Itu tak boleh. Sebab itu contoh dia, Goldzizer dalam kitab dia, iaitu dia ada PhD thesis lah, dia punya thesis PhD dia. Okey, ada sponsor, ada iklan kat sini. Okey. Alawi, tutup tu apa tengah hari. Jadi jadi Goldzizer dia tulis bahawa dia menilai bahawa Ibn Turmat tidak sempat bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Ada pula beberapa sarjana yang menetapkan kemungkinan keduanya bertemu seperti Dr. Abdul Majid An-Najjar. Jadi Dr. Abdul Majid An-Najjar dia menilai ada pertemuan. Walaupun mungkin pertemuan itu sekejap dan lain-lain. Walau bagaimanapun tidak dapat ditolak lagi. So, antara bertemu atau tak bertemu. Hatta guru saya Dr. Khalid Zahri, bagi dia mungkin tak bertemu. Sebab dia mail kepada pendapat Goldzizer dengan melihat iaitu tarikh bila Ibn Turmat kemungkinan sampai di Baghdad. Dia alasan macam tu. Jadi menurut Dr. Khalid Zahri dan juga dan lain-lain, kemungkinan besar dia tak bertemu, tapi tidak dapat menolak lagi kemungkinan bahawa Ibn Turmat merupakan murid Imam Al-Ghazali melalui kitab-kitab beliau. Ini jadi dia termasuk murid melalui kitab-kitab beliau. Kitab-kitab beliau seperti yang didapatkan dari karya-karya Ibn Turmat yang berjalan mengikuti manhaj Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ingat, Ibn Turmat dia tak hanya karang satu kitab sahaja, iaitu kitab Al-Mursyidah. Jangan kita hukum Ibn Turmat sebagai golongan yang sesat hanya sebab dia karang Al-Mursyidah. Jadi orang-orang yang tak faham dituduh Al-Mursyidah ini sesat. Ibn Turmat ni dia ada kitab yang lagi besar, nama dia A'azzum Ma Yutlaq, tebal. Jadi kalau belum baca kitab tersebut, jangan tuduh Ibn Turmat itu sesat. Kalau belum baca kitab tersebut, jangan tuduh Ibn Turmat itu mengaku Mahdi Muntazar lah dan lain-lain. Baca dulu sampai habis. Saya ada kitab tersebut. Lalu ada yang membacanya lalu menilai, Ibn Turmat ni sepatutnya mazhab Maliki kerana dia datang Maghribi. Saya baca kitab tu, dia tak ikut bahasa Maliki, dia tidak ikut fikih Maliki. Ini menunjukkan bahawa dia sesat. Itu tak betul juga. Kerana apa? Al-Mahdi bin Turmat menurut mazhab yang saya faham, mazhab dia ketika itu adalah mazhab Zahiri. Dan kita kena tahu di Andalusia, di Maghribi, waktu itu mazhab awal Islam adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sedikit, Auza'i ada dan juga mazhab yang kuat ketika itu adalah mazhab Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri lah. Kita kenal Ibn Hazm Az-Zahiri dari Andalus. Dia adalah mazhab Az-Zahiri. Misalan dia.
Okay, so ini adalah ketika awal tersebut. Jadi ini beberapa kritikan lah. Sebenarnya banyak lagi. Saya ada banyak makalah tentang jurnal-jurnal tentang membela Ibnu Umar atau menjelaskan mazhab Ibnu Umar yang ditulis oleh ulama-ulama Maghribi. Jadi kita yang di Nusantara ni muqallid lah, lebih kurang muqallid di Nusantara ni tak dapat mutabik kan. Sebab apa? Kita punya akses hanya kepada apa yang orang tulis. Tak dapat akses pada langsung. Saya bacalah Azumah Yutlab dengan Mursyidah ni yang saya baca. Jadi banyak orang bagi saya dia salah faham tentang Ibnu Umar. Okay, sebab itu saya tulis. Yang ini saya tulis seringkas mungkin sebagai pembukaan kitab ini. Lalu apa disebut? Setelah selesai menuntut ilmu di timur, maka Ibnu Umar pun pulang ke Maghribi. Jadi Ibnu Umar pun dia balik ke Maghribi kerana ketika inilah beliau melihat beberapa kemungkinan terjadi di tanah Maghribi sehingga melihat beberapa kemungkaran terjadi di tanah Maghribi sehingga menyebabkan beliau memutuskan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita baca dalam Al-Mu'ajib Al-Murakoshi, walaupun itu kitab politik sikit, bilak lah kita panggil, kitab bilak ni kitab yang politikal, tapi ada juga sumber lain. Jadi ada satu lagi sumber nama dia An-Najmu, kalau tak salah, kecil ni. Kitab tu saya tak ingat saya dah beli ke belum, tapi dia agak mahal sebab Darul Gharab Al-Islami. Waktu saya menulis, waktu tu saya buat master, saya tak dapat beli, jadi saya hanya baca PDF. So kitab itu pun menceritakan beberapa keadaan di Maghribi ketika itu, iaitu apakah keadaan dia. Keadaan di Maghribi ketika itu di akhir daulah atau dipanggil dengan pemerintahan Murabitun. Kerana waktu itu setelah Yusuf bin Tashfin meninggal, maka anaknya dan cucunya yang ganti, kalau saya tak salah, beliau adalah seorang sufi yang tak begitu peduli dengan kerajaan. Maka beliau sehakikatnya tidak memerintah. Kerana yang memerintah ketika itu adalah dipanggil dengan courts. Courts itu adalah mahkamah lah kita panggil. Mahkamah itu didiri oleh qadi-qadi. Qadi-qadi. Jadi zaman dulu kita panggil courts ni yang memerintah. Qadi-qadi ketika itu mereka adalah seorang qudat Malikiyah. Tak ada masalah qudat Maliki. Tapi kerana menjaga jawatan mereka, takut dilengserkan oleh orang-orang lain, maka mereka melakukan perkara-perkara yang batil misalnya dia. Dan khalifah tidak memerintah. Ini yang kena faham. Tapi insya-Allah saya akan baca lagi. Sehingga kan terjadi penyebab untuk mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kerana waktu itu roh Islam dah mula lemah. Kan kalau kita tahu kisah Zallaqah, ini mungkin berlaku sebelum kepulangan Ibnu Umar sendiri. Maka akhirnya beliau terpaksa mengangkat pedang dan meruntuhkan dinasti Murabitun bersama murid beliau iaitu Sultan Abdul Mukmin Al-Kumi. Jadi kalau yang kata Ibnu Umar tu yang jadi khalifah tu tak betul. Dia tak pernah jadi khalifah. Dia meninggal sebelum Muwahhidun berhasil meruntuhkan Murabitun. Dan jangan kata Murabitun tu adalah sebenarnya khalifah salaf atau mengikuti manhaj salafus soleh atau mengikuti salafi lah pada hari ini kononnya ini manhaj wahabi sebenarnya. Tak betul. Saya pertama sampai ke Maghribi memang kawan-kawan kata Murabitun tu salafi, lepas tu Muwahhidun tu Asy'ari. Itu tak betul. Jadi Murabitun tu dah jadi Asy'ari sebenarnya. Murabitun tu secara akidah tu dah mula menjadi Asy'ari pada tahun 470 lebih. Atau mungkin setelah kelahiran Ibnu Umar waktu kecil. Bukti dia apa? Banyak kitab-kitab Asy'ariyah dah dikarang ketika itu. Fatwa Ibnu Rushd dah disebut. Cuma kemungkaran yang terjadi bukan masalah akidah. Ini sebelum itu, of course, sebelum Asy'ariyah masuk memanglah salafi dalam erti salaf, iaitu salaf umat yang dahulu. Salaf umat dahulu maksudnya mereka belum ada mazhab akidah yang jelas. Jadi antara ulama Murabitun yang Sunni melawan dalam erti bukan tak jelas tu maksud dia apa, mereka bukan dalam Asy'ariyah ke mazhab apa, tak ada. Waktu itu mereka melawan Syiah dan melawan Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah dan Syiah pun tak kuat di Maghribi ketika itu kerana perbincangan yang lebih besar adalah mazhab Maliki, mazhab fiqh amali. Itu yang kita kenal. Imam Syafi'i mazhab akidah dia apa? Of course lah ahli sunnah. Kenapa dia bukan mazhab akidah dia secara akidah? Kita susah nak kata. Kerana apa? Dia tidak membahas secara mendalam. Dia hanya membahas secara umum tentang akidah dan lebih banyak secara fiqh. Ini yang terjadi di Maghribi. So apabila ulama-ulama Asy'ariyah mula kembali ke Maghribi, maka ada
Abu Amrin Ad-Dani, Muqri' yang terkenal, dia karang kitab tentang akidah, Risalah Al-Wafiyah, atau menurut guru saya Risalah Al-Wa'iyah. Contohnya ini kena faham. Lalu ada murid beliau yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Hadrami, itu apa nama dia? Saya ada kitab tersebut, insyaAllah besok saya bawa. Ini bukti bahawa Murabitun pun dah Asy'ari. Seperti atuk kepada Ibnu Rushd Al-Jadd ada fatwa tentang Asy'ariyah. Jadi ini kena faham. Jadi Abdul Al-Qumi yang memerintah waktu itu, dia ini adalah murid kepada Ibnu Tumar yang nantinya akan meneruskan legasi gurunya, iaitu Ibnu Tumar. Okey, tidak dapat ditolak lagi bahawa Ibnu Tumar adalah seorang mujtahid dan mujahid. Mujtahid itu seorang yang mujtahid dalam bab akidah dan fiqh. Lepas tu dia juga seorang yang mujahid. Apa maksud mujahid? Iaitu orang yang benar-benar berjihad, iaitu membawa roh Islam kembali. Okey. Lalu apa diteruskan kembali? Allahumma salli alaihi yang berhasil mengeluarkan umat Islam di Maghribi dari kegelapan menuju kepada cahaya kebenaran. Ini benar. Kerana apa? Kalau kita tengok sejarah, ketika zaman muwahhidun, waktu itu intishar muallafat. Masya Allah, muallafat yang sangat banyak. Ini kita kena nampak, kena faham, kena terima perkara ini. Lalu beberapa tarbiyah yang dibawa oleh Al-Ibnu Tumar dan diikuti oleh murid-murid beliau adalah bersikap sederhana, rendah diri, tidak membazir. Ini dalam Rasail. Saya ada satu Rasail nama dia Majmu'atul Rasailil Muwahhidiyah, iaitu risalah-risalah raja-raja muwahhidun yang dituliskan kepada rakyatnya, yang mana dia pesan berkali-kali kita kena pegang apa yang telah disebut oleh guru kita, iaitu Al-Mahdi bin Tumar, tentang wajibnya bertakwa, tawaduk, tidak membazir, jangan bazir waktu, selalu memakai pakaian yang tidak berlebihan dan harganya murah. Faham? Kalau waktu itu, ini kisah yang benar. Jadi Murabitun ketika memerintah, mereka membina masjid. Kan Masjid Qarawin tu dah ada. So Masjid Qarawin tu akhirnya dia dihias dengan zakhrafah, dengan ukiran yang cantik-cantik macam biasa di Maghribi. Lalu muwahhidun ini terlalu ialah nak menjadi orang yang betul-betul tawaduk, menjadi orang sufi, betul-betul tasawuf, ikut Imam Ghazali. Maka dia tutup zakhrafah itu dengan gips, macam gips lah dia tutup. Maka ketika zaman pemerintahan, kalau tak salah saya, ini disebut oleh Abdul Hadi At-Tazi kalau tak salah, dia ada satu kitab nama dia Jami'ul Qarawiyyin, dan disebut secara lisan oleh guru saya Dr. Khalid Zahri. Boleh tanya dia kat mana reference tersebut. Dia cerita ketika pada tahun dinasti siapa tak saya lupa, mereka merenovasi Masjid Qarawiyyin, maka gips tu terjatuh. Terbukalah ukiran-ukiran dinasti Al-Murabitun. Maka betul lah ketika itu, ini menunjukkan apa yang berlaku pada imam, iaitu pada dinasti Muwahhidun, yang mana mereka memang berusaha untuk menjadi orang yang zuhud. Lalu yang kedua, mengajarkan adab serta sikap yang tegas dengannya bagi rakyat yang memandang remeh akan akhlak yang mulia. Ini boleh buka. Ibnu Qattan, Nazmul Juman nama dia. Ibnu Qattan. Jadi dia ada menulis sejarah tersebut. Boleh baca. Menganjurkan pernikahan lintas kabilah agar tidak terjadi sikap rasisme atau taksub kepada kabilah sendiri. Jadi dia yang menganjurkan. Jadi sehingga kan dulu kabilah ni dia ada banyak kabilah. Lalu dia yang jadikan satu kabilah mazhab lah. Kalau boleh tak ada. Islam je yang ada. Ini yang terjadi di Maghribi. Membina pondok atau madrasah untuk mendidik rakyat berilmu Islam. Kerana dia memerintah dari selatan, Murakosh dan ke bawah tu, iaitu yang dipanggil dengan Sus dan lain-lain. Jadi di situlah lahirnya banyak pondok. Bahkan Ibnu Tumar mewajibkan semua pelajar untuk menghafal kitab Al-Mursyidah agar supaya akidah mereka kukuh mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Al-Mursyidah ini dihafalkan oleh ulama Maghribi sampai hari ini. Guru saya Dr. Khalid Zahri itu Al-Mursyidah tu dihafal. Tapi dia hafal dia pakai manuskrip lah. Kita hafal pakai kitab lah, tu beza kita. Okey, bahkan Ibnu Tumar juga berusaha mendidik rakyatnya untuk sentiasa membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya. Maka beliau telah mempelopori tradisi membaca 2 hizib atau 1 juz sehari bagi seluruh orang Maghribi.
secara berjamaah setiap hari dengan dibahagi kepada 2 kali, iaitu 1 hizib pagi setelah subuh, 1 hizib setelah solat maghrib. Jadi kalau tuan-tuan yang pernah ke Maghribi, masuk ke Masjid Maghribi, nampak orang tua-tua duduk dekat tiang-tiang, dekat dinding-dinding masjid, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Itulah yang dipanggil dengan hizib ratib. Dia panggil hizib ratib, di mana orang Maghribi sampai hari ini melestarikannya. Sayangnya orang Malaysia, orang Melayu kalau pergi Maghribi tak nak ikut benda tu. Saya pun heran kenapa. So kena pergi kalau boleh ikut. Tradisi bacaan Al-Quran ini dinamakan hizib ratib dan ia masih diamalkan sehingga hari ini di Maghribi dan telah menjadi sebab utama keberhasilan Maghribi mencetak hufaz terbanyak di dunia. Boleh baca dalam Ibn Qattan Nazmul Juman. Ini juga diterbitkan oleh Raja Morocco. Raja Morocco keluarkan satu buku warna hijau kalau tak salah, buku tersebut tentang hujah hizib ratib. Boleh baca dalam kitab tersebut. Ini pentingnya kita, kalau boleh di Malaysia, okeylah kita ada Yasin, baca Yasin beramai-ramai misalnya dia, tu bagus. Minimal kita orang Ajam ni hafal Yasin lah minimum. Kalau boleh di pondok-pondok ada hizib ratib. Baca Al-Quran 30 hari khatam Quran. 30 hari khatam Quran. Kerana apa? Hafazan. Saya dulu waktu di pondok, untuk cepat menghafal simple je. Dia kena baca. Baca kitab tersebut, nazam tersebut, baca sardan banyak kali. So baca banyak kali senang hafal. Sebab tu kita panggil dengan lalaran setiap malam Jumaat. Seminggu sekali kita duduk bersama-sama pelajar, lalu membacalah nazam qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki. Kita terus sampai khatam. Biasanya kalau alfiah tu kita pecahkan satu malam seminggu 250. 250, so sebulan khatam. So yang dah hafal dia akan tutup, kita tutup lampu. So kita pun baca, mengulang hafalan kita. Itu cara dia. Cara pondok-pondok di Indonesia misalnya untuk melestarikan hafalan matan dia. Okey. Ibn Tumat telah menghembus nafasnya pada hari Rabu 13 Ramadan tahun 524 Hijriah. Ketika beliau wafat, kewafatannya dirahsiakan sehinggalah pada tahun 529 Hijriah ketika muridnya Abdul Mukmin Al-Kumi dibaiat menjadi sultan ataupun khalifah pertama dinasti Muwahhidun. Okey. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya ilmiah yang berharga seperti Al-Mursyidah, iaitu pembahasan utama kitab ini, kitab Al-Aqidah, Risalah fi Tauhid Al-Bar, lepas tu Risalah fi Anna At-Tauhidah huwa Asasuddin, Risalah fi Tauhid bil Lisanil Barbar. Ini ada satu kitab di Lisanil Barbari. Kitab ini penting. Kerana apa? Kitab ini adalah kitab akidah yang dia tulis dengan bahasa Amazigh, bahasa Berber dengan tulisan Arab. Ini. Jadi bahasa Berber tapi tulisan Arab. Sayangnya ilmu ini telah dibuang oleh nasionalis atau nasionalisme, orang nasionalis Amazigh pada hari ini, dan merubah tulisan Jawi lah. Kalau kita Jawi tu ditubah dengan tulisan lama Berber yang berbuat bintang, gambar macam burung lah, macam titik, bulat lah, apa. Itu bahasa lama dia. Yang mana hari ini orang Morocco pun tak faham, tak baca pun. Majoriti tak baca kecuali yang mengkaji bahasa Amazigh. Tapi bahasa Amazigh tu masih ada. Macam Iminzgit. Kalau orang Kaifahaluka atau Labas, bahasa Darijah. Kalau bahasa Arab Kaifahaluka. Kalau orang Berber dia panggil Minzgit. Saya nak sebut pun susah. Iminzgit. Itu masih ada, masih digunakan banyak. Dan dulu ketika mereka gunakan bahasa ni, ketika mereka tulis akan ditulis dengan tulisan huruf hijaiyah atau dipanggil dengan tulisan Jawi lah. Jawi kita lah. So mereka ada, tapi sekarang itu dah hilang. Dah mula hilang lah. Orang dah mula tak tulis, sama ada tulis Arab ataupun Amazigh dengan tulisan Amazigh lama, iaitu macam Sankritisme itulah yang berbintang-bintang tu. Jadi ini penting. Jadi ada kitab tersebut. Sekejap. Ni nampaknya tak cukup kalau 3 hari ni baru mukadimah. Kitabul Qawaid, okey, Risalah fil Ibadat, ada Azuma Yutlaq, kitab yang besar tu. Risalah fil Dalil ala anna syariah ila akhirih. Risalah fil Ma'lumat,
Risalatu fil ilmi dan ila akhiri. Boleh bacalah dalam kitab saya ni. Banyak ni. Kita ada 32 kitab setidaknya. Salah seorang pakar Ibnu Tumar yang pernah saya jumpa bersama-sama dengan saya dalam conference di conference ilmu kalam di Wujdah. Nama dia Ammar Talabi. Dah tua, tapi Masya Allah, alim kabir. Semoga Allah jaga umur dia. Semoga dia diselamatkan daripada balak, daripada virus dan lain-lain, dan dipanjangkan umur dia. Kerana apa? Saya ingat dia dah umur dah 80 lebih. Dia murid kepada Ibnu Ashur, Thahir Ibnu Ashur. Sempat bertemu dan mengaji dengan Thahir Ibnu Ashur dalam waktu yang agak lama. Dan beliau cerita kepada saya. Tapi beliau kata Thahir Ibnu Ashur ni sufi. Bukan sufi, Asy'ari Qawi. Dia disebut. So saya bersama dia dan dia memang hentam Ibnu Taimiyah depan-depan lah. Depan-depan golongan Saudi yang datang waktu conference tu, dia hentam terus je. Dan dia memang hafal lah tempat-tempat tersebut, kesalahan Ibnu Taimiyah. Nanti akan saya sebut. Semoga Ibnu Tumar rahimahullah senantiasa dirahmati Allah SWT dan ditempatkan bersama para kekasih Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, lalu kita masuk kepada menjawab tohmahan terhadap Ibnu Tumar. Tohmahan terhadap Ibnu Tumar yang mana sebenarnya makalah ini pernah saya tulis kalau tak salah dalam majalah yang diterbitkan oleh Majalah Tasawuf Islami Negeri Sembilan. Cuma saya tak ingat edisi ke berapa dan jadi terbit ke tak tu saya tak ingat. Tapi ini saya pernah tulis lah dan saya masukkan kat sini. Pada akhir-akhir ini nama Ibnu Tumar menjadi bahan tohmahan dan ikon yang dianggap negatif oleh beberapa pengaji. Okey, jadi beberapa pengaji waktu itu di Malaysia mula mentohmah Ibnu Tumar. Lalu Ibnu Tumar telah ditohmah dengan beberapa tohmahan seperti seorang yang beraliran Syiah. Ada yang tuduh dia Syiah kerana menganggap dirinya sebagai maksum. Inilah imam, khalifah atau imam tu wajib maksum. Dia ada sebut dekat dalam Azum Maitlab. Wa syartul imamah. Syarat imamah adalah maksum. Dia disebut tu. Orang memahaminya bahawa dia mengatakan bahawa ini adalah Syiah lah, kena seorang pemimpin itu maksum. Itu salah. Nanti ada saya hujah lah kat sini. Kerana dia seolah-olah diklaim sebagai Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Al-Mahdi kan ada Al-Mahdi Muntazar dengan tidak. Nanti akan saya syarahkan. Di tempat lain pula Ibnu Tumar dituduh sebagai beraliran falasifah seperti yang dituduh oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab dalam Majmu' Fatawanya. Boleh buka dalam Majmu' Fatawa, dia sebut bahawa Ibnu Tumar ni adalah falasifah. Ada pula yang memburuk-burukkan Ibnu Tumar disebabkan oleh aksinya ketika menubuhkan dinasti Muwahhidun di Maghribi, konon telah membunuh berpuluh ribu orang. Dia pembunuh lah. Ada yang kata pembunuh macam tu. Okey. Sayangnya jarang pengkaji-pengkaji tersebut, terutama di Malaysia ni, kerana apa? Mereka berkiblat hanya kepada Saudi lah. Itu masalah dia. Mereka mengkaji buku-buku yang ditulis oleh akademisi Saudi. Ini kesalahan besar. Jadi sepatutnya mereka mengkaji lebih. Baca orientalis tu kena baca. Bukan kita kata kita ambil ilmu dari orientalis. Bukan. Jadi kenapa baca orientalis? Mereka ada bahan. Kita kena tahu banyak manuskrip kan mereka curi. Itu satu. Yang kedua, mengkaji ulama-ulama yang selain Saudi. Seperti Tunis, Algeria dan juga Maghribi. Yang tidak belajar di Saudi. Yang memang belajar hanya di universiti mereka. Di Qarawiyyin, di Zaitunah, di Universiti Sidi Abdul Qadir, di Konstantinia. Itu kena baca. Baru boleh tahu. Pengkaji-pengkaji tersebut berusaha untuk mengkaji sosok Ibnu Tumar melalui sumber-sumber perdana dan mereka juga lupa manhaj mereka sendiri iaitu kritik matan. Jadi kalau kita menukil, kita kena naqdul matan. Naqdul matan ni di bahasa ilmu hadis. Mereka lupa dalam bab naqdul matan. Jadi mereka hanya ambil apa yang orang nak blackmail. Ini macam ni yang saya sebut. Kalau dulu saya di waktu master, jadi kami di master ni ada pelajaran Manahijul Bahs. Ketika itu ada beberapa guru-guru saya sendiri yang memang beraliran salafi mengajarkan kita bahawa ketika kita kaji, kita kena nakad. Betul, saya setuju, kena nakad. Cuma bezanya kalau kita nakad Ibn Taymiyah, dia marah lah. Kalau nakad tu kena nakad golongan Asy'ariyah, itu salah lah.
Jadi kalau nak naked, naked dulu. Kita kena adil, kena naked. Biasa Asy'ariyah menaked Asy'ariyah tu biasa. Kerana apa? Asy'ariyah bila dia lahir dalam mazhab Asy'ari, mazhab dia adalah mazhab naqid, menaked. Menaked tu mengkritik. Jadi dia kena kritik siapa pun. Jadi saya mengkritik siapa pun. Orang-orang Asy'ariyah pada hari ini yang ditemukan salah dikritik. Tapi kritik tersebut tidak menyebabkan saya tuduh dia kafir, tidak menyebabkan saya tuduh dia sesat. Tak, belum tentu. Mungkin dalam bab ni salah, kita katalah dia salah. Bab ni dia salah, selesailah, titik. Kalau dia betul, alhamdulillah betul. Kenapa bila saya kata salah, tak semestinya penilaian saya itu mesti betul. Orang lain boleh kritik saya, boleh. Tapi apakah kami mengkafirkan? Tak. Ini tak. Ini bukan Asy'ariyah sebenarnya. Asy'ariyah la nukafiru ahadan min ahli qiblah. Lalu khabar tersebut bukan malah menerima dengan tanpa kaji selidik. Di sisi yang lain, pengkaji-pengkaji di Maghribi sendiri setelah lama meneliti manuskrip dan sumber-sumber perdana atau premier dalam bahasa Indonesia tentang Ibn Tumar, banyak dari mereka menemukan simpang siur dari berita Ibn Tumar. Misalnya, Syekh Abdullah Genun. Syekh Abdullah Genun yang meninggal tahun 1989, dia seorang udaba, seorang ulama, sastrawan dan ahli sejarah Maghribi. Setelah mengkaji lebih dalam sosok Ibn Tumar, berkata, oleh sebab itu kamu akan tahu bahawa Ibn Tumar adalah lebih tinggi derajatnya daripada apa yang disebutkan tentangnya. Orang yang menceritakannya, derajat Ibn Tumar lebih tinggi. Dan apa yang dituduh kepadanya, seperti penipuan, tohmahan dan perkara-perkara pelik lainnya. Boleh buka dalam kitab An-Nubuh Al-Maghribi. Ini kitab yang terkenal Genun lah, Syekh Abdullah Genun. Anak dia nama dia Genuni, Syekh Dr. Genuni di kuliah Usuluddin, di tempat saya mengaji dulu. Ada dah tua. Tu anak dia. Oleh itu penulis pada kesempatan di dalam kolom yang kecil ini cuba untuk memurnikan kembali nama Ibn Tumar dari segala tomahan dan celaan yang dilemparkan kepadanya. Okey. Lalu dia sebut lagi isu kemahdian. Contoh dia yang dituduh kepada dia adalah Imam Mahdi. Ini saya memang tak boleh terima lah. Tak boleh terima orang yang menuduh bahawa Imam Ibn Tumar ini mengaku diri dia Imam Mahdi. Lepas tu memburuk-burukkan dia macam Syiah lah, atau semua dilemparkan. Bahasa guru saya iaitu Profesor Dr. Ammar Talabi, dia kata apa? Dia kata Ibn Taymiyah ni bila dia hentak Ibn Tumar, dia kumpulkan semua, Mu'tazilah ya, Falasifah ya, Asy'ari ya. Semua boleh. Padahal kita tahu Asy'ariyah ni dengan Mu'tazilah memang musuh ketat. Asy'ariyah ni dengan Falasifah musuh ketat. Tiba-tiba digabungkan semua jadi satu, letakkan Ibn Tumar. Kerana benci Ibn Tumar. Tak betul lah tu. Ini sebab tu perlu dikritik. Walaupun kita akui Ibn Taymiyah ni seorang yang alim, kita akui. Jangankan saya, apa kata Ibn Hajar Al-Makki, Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata apa? Ibn Taymiyah ni memang alim kabir. Akan tapi tidak ada guru yang membimbingnya. Kerana apa? Kerana ketika dia masih kecil, Imam Nawawi gurunya meninggal. Kan guru dia awal-awal dulu adalah Imam Nawawi. Tak sempat nak mendidik beliau. Ibn Taymiyah rahimahullah misalnya menuduh bahawa Ibn Tumar telah memaksa pengikutnya untuk bersaksi bahawa ia adalah Imam Mahdi yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini boleh buka dalam Majmu' Fatwa Rasail juz 11 page 477. Beli buku ni dan baca sendiri. Okey. Akan tapi kalau dikaji lebih dalam dakwaan-dakwaan tersebut, kita akan menemukan pemahaman yang lain. Ternyata tak macam tu. Tak macam tu. Misalnya, ciri-ciri Imam Mahdi adalah Nabi Isa AS akan solat di belakang Imam Mahdi. Sedangkan Ibn Tumar berkata kepada pengikutnya. Ini ada sumber. Kalianlah yang Allah akan membuka untuk kalian negara Parsi, Rom dan membunuh Dajjal. Dan dari kalianlah ada seorang pemimpin yang akan menjadi imam kepada Isa AS, iaitu Nabi Isa AS. Isa bin Maryam. Dan perkara itu akan tetap sampailah hari kiamat. Ini disebut oleh Al-Mu'jib dalam kitab Al-Mu'jib karangan Al-Muraqushi. Dia sendiri menukilkan kata-kata ini. Dia sendiri menukilkan dari kata-kata yang dibawa oleh Al-Mahdi bin Tumar. Macam mana boleh Al-Mahdi bin Tumar kata macam itu kalau dia mengaku dia Imam Mahdi? Kalau benar Ibn Tumar mendakwa bahawa beliau adalah Imam Mahdi,
Maka mengapa ia tidak mendakwa bahawa dialah yang akan menjadi imam solat bagi Nabi Isa AS? Akulah yang akan jadi imam. Dia akan cakap gitu. Kalau dia Imam Mahdi, buktinya tak. Dia tak mengaku. So, orang salah faham. Orang salah faham tentang kemahdian tersebut. Lepas tu seperti yang tercatat sejarah, Ibn Tumar rahimahullah tidak menjadi raja pertama dinasti Muwahhidun. Dia tak jadi khalifah. Tak. Akan tapi sebelum kewafatannya, beliau telah menaktabalkan muridnya, iaitu Abdul Mukmin Al-Kumi ke atas takhta kerajaan Muwahhidun. Jadi dia dah melantik. Kalau nanti berhasil meruntuhkan Murabitun, maka engkau akan menjadi khalifah yang pertama. Ini kena nampak. Ini dalam kitab Nazmus Suluk Al-Mazuzi. Boleh bucuk. Ini kitab lama semua ni. Turas. Bukanlah. Bukan setakat nukil. Nukil. Siapa nama dia? Siapa tu? Tuwaijri. Tuwaijri tu. Hamad At-Tuwaijri tu. Kalau nak tahu, saya bagi tahu terus terang. Hamad At-Tuwaijri tu dia ada karang kitab nama dia Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adama ala Suratir Rahman. Itu kitab bahaya sekali. Kenapa? Dalam kitab itu dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mencipta Nabi Adam dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Dengan surat Rahman. Ini yang disebut oleh Ibn Taymiyah lalu dihentam oleh ulama yang datang setelah dia. Bahkan Ibn Khuzaimah dalam kitab dia At-Tauhid yang mereka hari ini bangga-banggakan. Ibn Khuzaimah kan dia Syafi'i, dia isbat lain-lain. Diorang bangga hari ini menggunakan Ibn Khuzaimah. Tak sedar ke Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab tersebut dia kata hadis khalaqallahu Adam ala suratihi, al-ha dhamir ha itu kembali kepada Adam, bukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kembali Allah Subhanahu Wa Taala jadi tajsim. Lalu dikritik oleh Wahabi sendiri, iaitu Albani, Nasiruddin Al-Albani mengkritik Ibn Taymiyah kerana menggunakan hadis tersebut. Bagi dia hadis khalaqallahu Adam ala suratir Rahman dan lain-lain, ada pembahasan dia adalah hadis yang batil. Dia ada kitab rudud dia. Boleh baca kitab tu. Dia rat orang yang guna. Dia rat siapa ni lah? Dia rat Tuwaijri. Macam mana boleh Tuwaijri gunakan hadis tersebut dalam kitab tersebut? Dan boleh tak kita nak nukil dari Tuwaijri dalam bab ini lebih-lebih? Tak. Ini jelas-jelas Tuwaijri itu adalah, bagi saya dengan bukti kitab tersebut, dia telah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca kitab tersebut, mengerikan. Okey. InsyaAllah besok saya akan bawa reference, saya tunjuk. Ini. Lalu dia sebut, kalau benar Ibn Tumar mendakwa beliau adalah Imam Mahdi, mengapa ia tidak mendakwa bahawa dialah yang akan menjadi imam solat bagi Nabi Isa AS. InsyaAllah dah pukul 12. Kita sambung. Banyak lagi ni. Nampaknya tak sempat habis lah. Banyak lagi yang akan dibentangkan daripada kitab ini. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Kita jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.